Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung kuliah kita muka surat 63. Masih lagi di bawah tajuk suhbah, pendapat ataupun kata-kata ulama al-arif billah. Pendapat ulama-ulama tasawuf tentang pentingnya suhbah. Yang ketujuh, Abu Madian al-Mawruf rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala, berkata Syekh Abu Madian al-Mawruf rahimahullah ta'ala, sesiapa yang tidak mempelajari atau tidak mengambil adab daripada orang yang beradab, nescaya dia merosakkan orang yang mengikutinya. Apa maksud daripada kata-kata Syekh Abu Madian? Beliau sebut, siapa-siapa di kalangan penuntut ilmu, pengamal ilmu yang tidak mempelajari ataupun tidak mengambil adab daripada seseorang yang beradab, nescaya dia akan merosakkan sesiapa sahaja yang mengikutinya. Maksud di sini macam mana? Kata-kata Syekh ni kita akan faham bahawa mempelajari ataupun akhlak ini perlu kita pelajari melalui cara contoh teladan. Benda yang kita belajar ada dua. Daripada kata-kata Syekh kita akan faham. Pertama, kita belajar ilmu. Kita belajar ilmu secara berguru. Itu satu. Yang kedua, kita belajar adab, belajar akhlak pun kena berguru juga. Nah, itu kata Syekh. Syekh kata sesiapa yang tidak mempelajari atau tidak mengambil adab daripada orang yang beradab, belajar ilmu daripada orang yang berilmu, belajar akhlak, belajar adab daripada orang yang beradab, baru kita dapat ilmu agama, ilmu adab. Kalau kita belajar ilmu agama sahaja, tidak belajar ilmu adab, ilmu akhlak, maka kita digelar sebagai seorang yang mempunyai ilmu, tapi belum tentu kita dilabelkan, dikategorikan di kalangan mereka yang beradab, berakhlak. Sedangkan akhlak itulah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama akidah selama 13 tahun tuan-tuan di Mekah. Nabi bina akidah, Nabi bina akhlak. Sahabat-sahabat kadang-kadang di kalangan mereka tidak banyak ilmu, tapi akhlaknya tinggi, nilai budinya tinggi, hatinya tinggi di sisi agama. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut bahawa iman Abu Bakar ini, apa yang menyebabkan Abu Bakar imannya menjadi lebih tinggi daripada iman seluruh umat manusia? Kerana Nabi kata sesuatu yang berada di dalam hati Abu Bakar. Bila sesuatu yang berada di dalam hati ini berkualiti, maka yang dijelmakan juga berkualiti. Bila sesuatu yang ada di dalam hati ini tidak berkualiti, maka yang dijelmakan itu kita boleh nilai sendiri. Yang dijelmakan itu luaran, kita tengok luaran, kita tahu sudah macam mana hatinya, mulia ataupun sebaliknya. Jadi di sini Syekh nak bagi tahu bukan saja ilmu,
perlu kita belajar daripada alim ulama, orang yang berilmu. Adab juga Syekh kata kita perlu belajar daripada orang yang beradab. Kalau kita tak mengambil adab daripada manusia yang beradab, manusia yang berakhlak, sekiranya kita jadi guru sekalipun, kita akan merosakkan sesiapa yang mengikuti kita. Kenapa? Sebab kita ada ilmu, tidak ada akhlak. Betapa ramai manusia pada hari ini ada ilmu tetapi berkelahi di kalangan kaum keluarga. Dia yang paling hebat. Semua dia betul. Mustahil semua dia betul. Semua keluarganya salah. Berkelahi dengan kakaknya, dia yang betul. Berkelahi dengan adiknya, dia yang betul. Berkelahi dengan jirannya, dia yang betul. Mustahil dia yang betul untuk segala-galanya. Mungkin kita betul, mungkin dalam masa yang lain ada kita punya kesalahan, kesilapan. Nampak? Jadi semua orang dibawa berkelahi. Adakah manusia ini manusia yang baik hati budinya, baik peranainya, tingkah lakunya ataupun akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Walaupun sudah kita kata sudah nama ustaz, tapi beli tanah yang orang lain sudah buat perjanjian mau beli. Orang lain sudah buat perjanjian, sudah bayar deposit. Kita ustaz, tapi kita pula bayar deposit untuk kali kedua dengan tawaran harga yang lebih tinggi. Apa hukum di sisi agama? Haram. Tapi kenapa ustaz juga buat? Tengok, maknanya akhlak ada. Bila tidak ada contoh teladan di depan mata kepala kita, kita tidak akan mampu menilai benda itu boleh dilakukan oleh manusia ataupun sebaliknya. Sebab itu Allah turunkan Nabi. Nabi berakhlak, Nabi berjalan di depan mata kita, maka kita akan tengok Nabi. Oh, Nabi manusia juga, aku manusia juga. Allah suruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak ikut siapa di antara manusia yang berakhlak? Kalau kita tidak mendampingi alim ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manusia ramai yang rosak, kata Syekh. Sesiapa yang tidak mempelajari atau mengambil adab daripada orang yang beradab, nescaya dia merosakkan orang yang mengikutinya. Kalau dia rosak seorang diri, boleh tahan lagi, kata Syekh, tapi merosakkan orang yang mengikutinya. Sekiranya dia menjadi pemimpin, menjadi pemandu, menjadi manusia yang merupakan ketua keluarga, anak-anak akan ikut, rakyat akan ikut, makmum akan ikut. Sebab apa? Dia imam. Dia imam, berada di depan untuk diikuti, mencontohi. Ini nak bagi tahu, Syekh nak bagi tahu di sini pentingnya bersuhbah dengan alim ulama yang mempunyai ilmu dan adab. Dua-dua sekali. Tajuk suhbah, nak bagi tahu suhbah lah, penting. Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq ini ulama-ulama yang disebut di sini, semua ulama-ulama yang berautoriti di sisi ulama-ulama sufi, di sisi ulama-ulama hadis, di sisi ulama-ulama fiqh. Bila masuk bab apa kata ulama fiqh, itu ulama fiqh yang berautoriti semua. Ya, kalau kita type dalam internet pun insya-Allah kita akan jumpa biodata beliau. Kalau buku-buku karangan beliau pun kadang-kadang kita pergi ke perpustakaan, di sana terdapat banyak buku karangan beliau. Tak payah kita ragu lagi. Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq ini dia ada satu kaedah yang mengandungi berapa 100 lebih kaedahnya. Kaedah di dalam ilmu tasawuf dipanggil qawaid at-tasawuf, kaedah. Kalau buku dengan bahasa Arabnya nipis saja depan begitu. Dan kaedah-kaedah ini cukup penting nilainya di sisi orang yang mempelajari ilmu tasawuf. Kalau boleh carilah ya, tapi susah sikit dapat dengan bahasa Melayu ya. Bahasa Arab tu senang dapat. Harganya pun 2-3 ringgit saja kalau di Mesir, 2-3 junai Mesir. Kalau dari segi nilai duit tak ada nilai, tapi dari segi ilmiahnya memang cukup berkualiti. Apa kata Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah dalam qawaid at-tasawuf beliau, kaedah-kaedah yang digunakan pakai dalam mempelajari ilmu tasawuf. Beliau menyebut
Mempelajari ilmu dan amal daripada masyayikh adalah lebih sempurna berbanding mempelajarinya daripada orang lain. Apa maksud masyayikh? Guru-guru, murabbi, mursyid. Masyayikh ni jamak daripada kata syaikh. Syaikh seorang saja. Syaikhan dua orang. Masyayikh tiga dan ramai atas. Begitu juga wali. Wali, satu orang wali, aulia, wali-wali. Begitu juga kata-kata alim. Alim ini seorang yang tahu tentang agama dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ramai alimnya. Itu dipanggil ulama. Aulia ramai walinya. Nabi, seorang nabi. Anbiya, nabi-nabi, nabi itu. Itu sama juga syekh, seorang guru, seorang murabbi mursyid, masyayikh ramai guru murabbi mursyid. Mempelajari ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Ini bermaksud semua guru di dalam tasawuf mengambil berat pasal ilmu, mengambil berat pasal amalan. Ilmu saja tak cukup, beramal benda yang mesti. Mempelajari ilmu dan amal daripada masyayikh, itu guru murabbi mursyid, adalah lebih sempurna berbanding mempelajarinya daripada bukan murabbi mursyid. Boleh juga ilmu, boleh ilmu. Allah nak bagi ilmu kepada siapa pun Allah boleh bagi. Murabbi mursyid pun Allah boleh bagi, manusia biasa pun Allah boleh bagi, guru-guru biasa pun Allah boleh bagi. Tapi Syekh kata lebih sempurna kita belajar daripada guru murabbi mursyid. Kenapa? Karena dia menghimpunkan di antara ilmu dan juga ada akhlak, amalan. Ayat Quran sebut, bal huwa ayatun. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat, bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di mana? Fi suduril ladina utul ilma, yang berada di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Apa maksud ayat ini? Bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang jelas, yang nyata. Fi suduril ladina utul ilma, yang berada di dalam hati orang-orang manusia yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nak mempelajari Al-Quran ni, kita kena belajar daripada hati manusia. Kalau kita belajar daripada hati manusia yang bersih, Al-Quran yang sampai kepada kita pun insya-Allah huraian pengamalan yang bersih juga. Sebab apa? Ayatun bayyinat, ayat-ayat Allah yang jelas, yang nyata. Di mana ayat-ayat Allah ni? Fi suduril ladina utul ilma, yang berada di dalam hati manusia yang Allah bagi ilmu. Allah bagi ilmu ni kita panggil alim, yang kita sebut ulama tadi. Kalau manusia yang tidak ada amalan, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh panggil alim ulama. Sebab apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Manusia yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau tak takut kepada Allah, kita tak panggil ulama. Aristotle boleh panggil ulama, hebat ilmu. Plato boleh panggil ulama, hebat ilmunya. Tidak. Kenapa? Sebab manusia ini tidak menggandingkan di antara ilmunya dengan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan semua manusia yang mahir dalam bidang ilmu masing-masing selain daripada ilmu agama, lepas tu dia tak takut pada Allah, bukan alim ulama. Kalau dalam bidang agama sekalipun dia alim, kemudian dia pisahkan di antara alim dia, ilmu dia dengan khasyatullah, maka dia terkeluar daripada kategori ulama. Ulama juga, tapi ulama su kata Nabi, ulama jahat, ulama jelek kata dia. Ulama dunia, ulama yang dunia, bukan ulama akhirat dunia. Maknanya di sini, kita nak belajar agama perlu kepada guru.
Guru yang Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu yang berada di dalam hati manusia yang berilmu. Kenapa? Kerana ilmu yang ada dalam hati manusia yang begini bukan ilmu biasa, bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan ia merupakan ayat-ayat yang jelas, ayat Quran yang jelas dalam hati manusia yang beriman. Maknanya ilmu yang ada di dalam hati manusia yang beriman ini adalah ilmu daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang berkualiti. Jadi nak tak nak perlu juga bersuhbah, istilah di sisi ulama-ulama tasawuf. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah sabila man anaba ilayya, jalan sesiapa, man itu sesiapa, tak kira siapa saja. Wattabi' sabila man anaba ilayya, yang telah kembali kepada aku. Apa maksud telah kembali? Manusia ni walaupun dia hidup dalam keadaan kejahilan, kelalaian, tetapi setelah dia bertaubat, dia kembali mentaati agama, maka dia dikira manusia yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dulu-dulu dia teruk. Ada lagi manusia yang lebih teruk daripada Sayyidina Umar. Agak-agak kita. Teruk Sayyidina Umar sebelum Islam. Tapi setelah Islam, apa nilainya di sisi agama Islam? Sebab itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita jangan tengok masa lampau kita. Allah adakan kita di tempat kita duduk sekarang ini adalah kerana Allah memuliakan kita. Dulu aku fikir begini jahat aku dulu. Dulu aku fikir gangster aku dulu. Dulu aku fikir membuli aku dulu. Dulu aku fikir tak sembahyang aku dulu. Begini. Itu cerita dulu. Allah sudah keluarkan kita daripada satu situasi menuju satu situasi yang lebih baik, maka itu tanda bahawa Allah inginkan kebaikan untuk diri kita. Tinggal saja kita yang gerak saja. Gerak, insya Allah akan menemui kebaikan. Manusia begini, ulama-ulama begini. Wattabi', ikutilah. Apa maksud ikutilah? Kata perintah ataupun pemberitahuan sahaja, khabar ataupun amar. Bila khabar, pemberitahuan. Bila amar, perintah. Wattabi'. Nah, kalau orang belajar bahasa Arab, sebab ada di sini belajar sedikit bahasa Arab, ittaba'a, ikut. Yattabi'u, dia mengikut. Ittabi', ikut. Ikutilah bahasa Melayunya. Kata perintah di sini. Ittaba'a, yattabi'u, ittabi'. Ikutilah. Apa maksudnya? Ini satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah, wahai manusia, engkau kena ikut. Bahasa kita, ikutilah. Bila ikutilah, maknanya perlu kepada orang yang kita nak ikut. Siapa orang yang kita nak ikut? Sabila, jalan. Man anaba ilayya, sesiapa yang telah kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia-manusia yang telah menelusuri jalan untuk membersihkan jiwa, kemudian dia diberi ijazah untuk mendidik jiwa yang lain, maka itulah manusia yang telah kembali kepada Allah. Walaupun dulu dia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, tapi setelah dia bertaubat, Allah hapuskan semua dosanya. Bila bertaubat, Allah Maha Pengampun. Kita banyak dosa sejauh mana banyak sekalipun dosa kita, bila kita bertaubat, insya Allah Allah akan ampunkan. Janji kita saja. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, Nabi kata, seumpama tak ada dosa. Sama dengan manusia yang tidak ada dosa. Dia ada dosa, kemudian dia bertaubat. Dia ada dosa, kemudian dia bertaubat. Dia ada dosa, kemudian dia bertaubat. Walaupun berulang-ulang kali, sekiranya dia tak jemu untuk minta ampun, Allah tidak akan jemu untuk mengampunkan. Tengok pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia yang begini,
dia telah daripada kehidupan dia yang lepas, dia telah melalui satu tahap, jiwa dia semakin hari semakin bagus, semakin nurani hatinya, maka dia hidup dalam suasana agama yang sebenar, zahir dan batin. Bila hidup dalam suasana yang sebenar, dia dikatakan kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi Allah. Maknanya luar dalam dia berkualiti. Kenapa? Kerana agama yang mendampingi hidup dia zahir dan juga batin. Jadi kalau Allah suruh ikut kata perintah ini bermaksud wajib. Sebab itu majoriti ulama tasawuf mengatakan bersumpah dengan guru yang musyrik ini adalah wajib, seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ini. Sebab apa? Di sini kata perintah, ikutilah, hendaklah kau ikut. Ini kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimilah syuyukh seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ambil daripada Nabi, dan baginda pula mengambil daripada Jibril alaihi salam. Nabi pun ada sanad. Bukan kata Allah ambil ilmu, Allah campak dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara total 100%, tidak. Allah datangkan Jibril juga. Nabi pun berada juga dalam pertanyaan Jibril. Minggu lepas kita sebut Jibril datang sebagai seorang lelaki menyamar, ya, sebagai lelaki duduk belakang lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam?" Siapa yang jawab? Nabi jawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila." Nabi sebut satu-satu rukun Islam. Kemudian Jibril yang jawab, apa pula? Sadaqah. Betul. Dia tanya, dia jawab betul. Dia tanya, dia nak ajar Nabi dan juga para sahabat. Mau ilmu kena bertanya dalam keadaan beradab. InsyaAllah satu masa nanti kita akan sebut juga adab-adab untuk bertanya. Jadi di sini nak bagi tahunya, Nabi juga beradab. Bila ditanya, Nabi jawab. Padahal Nabi bukan tak tahu. Yang datang ini adalah Jibril. Dalil di mana Nabi tahu? Sebab bila Jibril ini setelah tanya beberapa soalan, Jibril pun menghilangkan diri, dia keluar daripada majlis, dia menghilangkan diri. Nabi tanya para sahabat, "Atadruna man sa'il?" Kau tahu tak tahu siapa yang tanya tadi? Sahabat kata, "Tengok budi sahabat. Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun sahabat tahu, sahabat jawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apatah lagi benda yang sahabat tak tahu, sahabat akan jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab para sahabat. Adab para sahabat. Kadang-kadang di kalangan kita, bila tanya Ustaz jawab aku tak tahu. Itu tak tahu. Aku pun tahu. 3 kali sudah aku dengar Ustaz dalam TV cakap. Apa hukumnya? Adab kita macam mana? Adab sahabat dengan Nabi macam mana? Adab Nabi dengan Jibril macam mana? Ini guru. Jibril guru Nabi, Allah yang utuskan. Nabi guru dia, sahabat guru dia Nabi. Tabi'in guru dia para sahabat. Ada situasi. Beza di antara kita dengan apa yang berlaku kepada para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi baru meninggalkan kita 1000 tahun lebih. Baru sekejap. Tapi sudah berlaku macam-macam perangai budi kita yang tidak elok di dalam kehidupan kita seharian. Jadi ikutilah isyarat baginda yang merupakan seorang hamba Allah dan juga Nabi Allah. Ada ilmu berupa yang Nabi sebut direct, ada ilmu yang berupa isyarat daripada Nabi.
Ilmu yang Nabi tak sebut secara direct, tapi Nabi tunjuk sikit melalui budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Aisyah bagi tahu, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ini Quran. Akhlak Nabi Quran. Quran tadi di mana? Fi suduril ladzina utul ilma, di dalam hati manusia yang dibagi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu ada orang kata, kita baca Quran, Quran sudah ada, kita buka, ada terjemahan, kita paham dari situ. Tak payah sudah kita pakai siapa-siapa, paham di situ, di situ tulis begini-begini sudah ini. Jadi apa nilai kita dengan kehidupan para sahabat? Nilai kita yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nilai bila kita buat begitu. Sebab itu Al-Quran tak boleh nak belajar sendiri. Ada ulama-ulama yang bagus. Bila dia sedar bahawa ilmu ini perlu berguru, perlu bersanad, sanggup dia pergi ke Mesir, sanggup dia pergi ke Yaman, ke Syria, ke Jordan, ke Mekah, ke Madinah, sanggup dia pergi ke Morocco, pergi di sana. Untuk apa? Walaupun dia sudah khatam Al-Quran, walaupun sudah dia jadi imam, walaupun sudah jadi alim ulama, tapi apa tujuan dia pergi ke sana? Tujuan semata-mata untuk mengambil sanad sahaja. Kita bila tengok sanad, alah, sudah ditulis, semua orang boleh tulis. Tengok nilai kita. Bila kita tak tahu, kita banyak mempertikaikan. Tapi bagi orang yang tahu, sanggup menghabiskan masa, duit, tenaga dan sebagainya, sanggup meninggalkan anak istri, tujuannya untuk mempelajari ilmu secara berbuku dan mengambil sanad-sanad daripada buku yang berada di seluruh dunia. Sanggup. Ya? Pergi sekali tak jumpa, habis 78.000. Dalam masa sebulan tak jumpa, pergi pulang 2-3 tahun yang akan datang, pergi pulang. Semalam saya bersembang dengan saya punya kawan. Dia berusaha. Ada masdar sudah. Ada masdar, bukan tak berilmu, tetapi sanggup pergi ke Mesir untuk mempelajari Al-Quran secara bersanad, berbuku. Ada rantaian sanadnya sampai kepada jurainya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke sana sempat belajar 1 minggu dengan Syekh Mustafa yang berada di Masjid Sayyidina Husain di Mesir. Belajar seminggu, Syekh meninggal dunia. Nekat tinggi, sanggup pergi ke Mesir. Seminggu Syekh meninggal dunia. Lepas itu dia pun sambung lagi dengan Syekh Abdul Aziz di Ashirat Muhammadiyah. Dia pun sanggup pergi jauh-jauh untuk mempelajari ilmu, sesuatu yang bernilai. Bila manusia tahu, dia akan sanggup berkorban apa saja. Baik itu guru saya Syekh rahimahullah ta'ala, apa dia sebut? Idza arafta ma turid, ana 'alaika ma tabdul. Idza arafta ma turid, apabila kau tahu apa objektif kau, matlamat kau, apabila kau tahu apa yang kau ingini, hana 'alaika ma tabdul, senang kau akan membelanjakan apa saja. Nak berkorban apa saja senang. Nak korban nyawa sanggup, nak korban harta sanggup, nak korban tenaga sanggup, nak korban keluarga sanggup. Apa tujuannya? Bila kita tahu apa yang kita ingini. Idza arafta ma turid. Kita nak agama, kita sanggup korbankan apa sahaja. Kita nak kereta, kita sanggup buat apa saja. Yang penting kereta dapat. Walaupun kita sanggup tipu itu, tipu ini, tipu majikan. Nampak? Manusia bila dia nak sesuatu, dia akan korbankan banyak perkara. Tapi biar kita pandai beza lah, di antara benda baik dengan benda tidak baik, benda agama dan benda larangan. Tapi nak bagi tahunya, sesiapa yang tahu nilai sesuatu benda itu, apa yang dia mau, akan senang dia mempelajari sesuatu untuk dia dapatkan benda yang dia nak. Jadi, i'rif rabbak. Jadi Syekh bagi tahu, hendaklah engkau kenal Tuhan kau, baru kau tahu apa yang kau mau. Kenal Tuhan dulu. I'rif rabbak, thumma kun kaifa syi'ta.
Kenal Tuhan dulu, kemudian kau nak hidup dengan gaya apa saja terpulang pada kau. Apa maksud? Kenal Tuhan, kemudian hidup macam mana kau nak suka. Bila manusia kenal Allah, kenal pencipta, dia tidak akan hidup kecuali dengan cara Allah mau, dengan cara pencipta dia mau. Jadi bila kita kenal Allah terlebih dahulu, seluruh kehidupan kita akan ikut agama. Sambung. Begitu juga tabi'in. Mereka mengambil daripada sahabat radhiyallahu anhu. Setiap pengikut mempunyai guru yang khusus. Contohnya seperti Ibnu Sirin. Ini tabi'in, ya. Ibnu Musayyab dan Al-A'rash ambil daripada Abu Hurairah dan Syekh Taus, Mujahid dan juga Wahab mengambil daripada Ibnu Abbas. Ini jaluran masing-masing. Kau ambil hadis daripada siapa? Ini gurunya. Kau ambil akhlak daripada siapa? Ini gurunya. Balik-balik dalam kehidupan dia pergi jumpa ulama ini, pergi jumpa sahabat ini, pergi jumpa sahabat ini, pergi jumpa sahabat ini. Apa tujuannya? Berulang alik mempelajari ilmu dan juga mempelajari akhlak daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat dan juga tabi'in serta tabi'in. Begitu juga dengan yang lain mengenai ilmu dan amal, mereka mengambilnya secara jelas melalui mereka yang disebutkan tadi. Masing-masing ada guru. Sebab itu bagus sangat kalau kita, terutamanya anak muda lagi, bila orang sebut kau belajar hadis daripada siapa, ada 2 orang guru aku belajar hadis, sebut nama dia, ada guru kita. Kau belajar fiqh dengan siapa? Dengan si Anu bin si Anu, si Fulan bin si Fulan. Kau belajar Quran dengan siapa? Dengan si Anu bin si Anu, si Fulan bin si Fulan. Kau belajar tasawuf terikat dengan siapa? Ada guruku si Fulan bin si Fulan. Dan semua yang kita sebut tadi yang mu'tabar, masyarakat kenal sejauh mana pribadi dia, nilai diri dia, budi pekerti dia, sejauh mana ilmu yang ada pada dia diiktiraf oleh masyarakat. Baru berkualiti sikit hidup kita. Sebab apa? Sebab kita mempunyai jalur sanad daripada guru ini kepada guru ini, daripada guru ini kepada guru ini, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang begitu, ilmu yang penuh berkat. Bagus sangat kalau kita mempunyai sanad. Ini satu kisah dari sudut hemah dan hal. Sayyidina Anas telah mengisyaratkan dengan katanya, "Ma nakhadna turab an aydina min dafnihi alaihi salatu wassalam hatta tanna qulubuna." Anas kata, kami tidak hilangkan tanah yang melekat pada tangan-tangan kami kesan daripada kerumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami mengingkari hati kami. Apa maksud hadis ini? Hadis ini ditulis balik di bawah ini riwayat lain pula. Kata, "Lamma kana al-yawm alladhi ma dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kull syai'." Pada hari Nabi berhijrah daripada Mekah, Nabi masuk ke Madinah. Sahabat kata, pada hari Nabi masuk ke Madinah, adaa minha kull syai'. Seluruh Madinah bercahaya dengan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana al-yawm alladhi mata fihi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di Madinah, amma minha kull syai', segala-galanya gelap gelita. Pada hari Nabi masuk, terang benderang, hilang gemilang cahayanya. Bila hari Nabi meninggal, Nabi wafat, amma minha kull syai'. Kull syai' di seluruh Madinah, seluruh dunia gelap dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafadna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta angkarna qulubuna, dan kami tidak menjauhkan tangan kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kami mengingkari hati-hati kami. Apa maksudnya? Kita baca di bawah sedikit, jelas. Saya kasih lihat. Jelas bahwa melihat kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi manfaat kepada hati mereka.
Di sini hadis ini menunjukkan jelas kepada kita bahawa sahabat tengok pribadi Nabi. Sahabat tengok pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada tengok, bergaul, bersumpah dengan Nabi, sahabat mempunyai kesan di hatinya dan kesan kepada seluruh kehidupan para sahabat. Mempunyai kesan yang begitu mendalam. Kerana sesiapa yang benar-benar berada pada suatu keadaan, maka hatinya tidak suri daripada bersamanya. Seseorang manusia bila duduk dalam satu-satu situasi, dia duduk dalam betul-betul situasi tersebut, hatinya juga akan berada pada situasi tersebut. Kalau contohnya senanglah, contohnya kita, kalau kita betul-betul duduk dalam majlis ilmu sekarang ini, maka hati kita juga akan turut berada dalam majlis ilmu. Katakan, balik nanti, na'udzubillah kan, ada aksiden. Kita nak balik rumah, ada aksiden di tengah jalan, kemudian kita pergi tengok. Kita, jasad kita berada dalam situasi aksiden, kita tengok apa yang berlaku. Sekiranya kita betul-betul menghayati suasana aksiden itu, hati kita juga akan sama-sama turut merasai suasana aksiden. Apa maksudnya? Maksudnya di sini, bila para sahabat bergaul dengan Nabi dari segi jasmaninya, jasadnya, maka kesannya sampai di mana? Sampai kepada rohani, sampai kepada dalaman, sampai kepada hati. Ini apa dia? Ini sumpah di antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan para sahabat kata, kami tidak hilangkan tanah yang melekat pada tangan-tangan kami, kesan daripada kami mengebumikan Nabi, sehinggalah kami mengingkari hati kami. Hati kami ini nak lagi bersama Nabi, kami tak angkat pun tangan kami daripada kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam masa membumikan. Satu riwayat lagi, tangan yang ada tanah yang ada pada tangan Nabi ini kami tak buang, kami tak bersihkan. Sehingga kan hati kami masih lagi rasa mau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak bersihkan. Satu riwayat kata kami tak angkat pun daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila angkat, bila bersih, hatta angkarna qulubana, sehingga kami sendiri terpaksa mengingkari hati kami. Cukuplah sudah, basuhlah tangan kau, cukuplah sudah, angkat tanganmu itu, Nabi sudah meninggal. Faham tu? Inginnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup jelas menyatakan kepada kita bahawa kesan sumpah itu sumpah jasad, tapi dia membawa kesan kepada rohani, dalaman, jiwa, hati. Itu besarnya kesan sumpah di dalam agama Islam. Syekh Ali Al-Khawas, sikit lagi ya. Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? La taslukanna, jangan kamu lalui, jangan kamu masuk tariqan, satu-satu jalan, lasta ta'rifuha, jalan yang kamu tak tahu, jangan masuk, jangan lalui dia. Lorong gelap, kamu tak tahu, tak payah ikutlah jalan itu. La taslukanna tariqan lasta ta'rifuha, bila dalilin, tanpa penunjuk jalan, tanpa guru yang mursyid, tanpa pembimbing. Fatahwi fi mahawiha, kalau kau masuk juga, kau akan tergelincir ke lembah dia, susah untuk bangkit. Bila masuk dalam lembah, kalau lembah itu juga, lembah itu dalam, boleh menyebabkan kematian, cedera. Maknanya nak ikut jalan, pasti ada pembimbing. Jalan agama Islam ada pembimbing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah wafat, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kemudian alim ulama, al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama itu pewaris Nabi. Waris Nabi. Kita nak ikut agama, ada laluan dia, ada pembimbing dia. Siapa pembimbing kita? Ulama, murabbi, mursyid.
Ini karena pembimbing dan mursyid akan memandu murid menuju pesisiran yang selamat, menjauhkannya daripada bahaya perjalanan serta tergelincir semasa berjalan. Tak payahlah uraikan ya, sebab sebelum ini banyak dah kita sebut, kita laju-laju sikit. Keadaan ini berlaku kerana mursyid tersebut telah melalui jalan suluk dengan pimpinan yang arif tentang selok-belok perjalanan dan sentiasa memerhati apa yang tidak diketahui oleh murid. Guru ini banyak pengalaman dia, begitu dia Syekh bagi tahu. Jadi dia telah lalui lorong-lorong yang bahaya pun, sifat-sifat hati dia telah lalui, dia telah pelajari, dia telah rasai. Kemudian dia pimpin anak murid dia dengan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hatinya. Allah campurkan ilmu ke dalam hati dia, itulah yang dia pandu, yang dia ajar. Dia sentiasa mendampingi murid sehingga sampai kepada matlamat yang dicari. Kita belajar tasawuf, nak cari apa sebenarnya? Kita belajar tasawuf untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada niat lain. Jangan ada niat belajar tasawuf begini lain daripada niat asal. Niat asal kita untuk kenal siapa pencipta kita. Bila kita tengok jari kita, tengok lembut tapak jari tangan kita. Pernah tak pernah kita terfikir bahawa ya Allah hebatnya Kau jadikan tapak tangan aku tak sama dengan kulit muka aku. Padahal dua kulit muka lembut, kulit tapak tangan ada yang lembut, ada yang kasar. Kulit tapak tangan kita tak sama dengan kulit burung. Kulit muka kita kenapa tak sama dengan kulit tapak kaki? Tak pernahkah kita terfikir di situ? Bila kita terfikir di situ, bila kita terfikir di sini, bila kita terfikir begini, maksudnya kita telah mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah ciptakan benda ini walaupun namanya kulit, tapi tak sama. Kulit muka ada fungsi dia, kulit tapak kaki ada fungsi dia, kulit tangan ada fungsi dia. Ketiak, berkedut ada fungsi dia, Allah buat. Oleh juga tu. Semuanya sesuai dengan keadaan masing-masing dan inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir di situ, ya Allah hebatnya. Daripada kecil kita fikir maknanya, daripada kecil kita sudah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah kenal siapa pencipta kita. Ini tujuan kita, nak kenal Allah. Bila kita kenal Allah, Dia ni Allah, kita ni hamba, apa yang Dia buat kita mesti redha. Ada sudah satu sifat lagi, sifat redha. Jadilah manusia yang paling kaya, tidak banyak masalah. Allah tentukan kita bekerja sebagai petani. Redha dengan ketentuan Allah. Daripada hati kita, ya Allah, kenapa aku jadi petani, mau berhenti jadi petani ini, mau bisnes. Tengok kawan bisnes memang berduit, hidup senang. Aku jadi petani begitu-begitu juga. Lepas tu kita lepas doa minta kepada Allah, ya Allah, bagilah aku jadi peniaga, ya Allah, aku nak berhenti sudah gini. Tak payah. Allah sudah tempatkan kita di sesuatu tempat. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Redalah dengan pemberian Allah. Nescaya kita akan jadi manusia yang paling kaya. Kita apa susah-susah kita minta, ya Allah janganlah bagi aku dari kani, aku mau berhenti ni, mau resign. Kenapa? Nak berniaga. Kalau Allah mau, Allah boleh jadikan kita peniaga yang berjaya tanpa Allah berhentikan kita daripada jadi kani. Adapun kita masih ragu-ragu dengan kehebatan Allah, kemampuan Allah. Kalau kita jadi kani, tak boleh jadi peniaga, bisnesmen yang berjaya. Kalau kita tak yakin begitu, maknanya kita tak yakin pada kekuasaan Allah. Iman kita lemah. Kita belajar tasawuf untuk kenal benda-benda begini. Ini di antara salah satu contoh lah, supaya kita tahu di mana sahaja hidup kita bergantung sepenuhnya pada Allah, dan Allah tentukan itu untuk kita, itu yang terbaik. Ada hadis Nabi cakap, di kalangan hamba ku aku tahu sekiranya aku lapangkan rezeki dia akan melakukan kerosakan, rosak diri dia, rosak orang lain. Lalu aku
sempitkan kehidupannya. Dan di antara amalku aku tahu juga ada manusia yang dia tidak akan jadi baik kecuali dengan kekayaan. Maka aku tahu kekayaan itu perlu bagi dia, aku bagi kekayaan itu pada dia. Aku tahu bahwa kalau aku buat dia miskin, maka dia akan jadi bapa kedana, dia akan tak sembahyang, dia akan kufur, dia akan meninggalkan agama, maka aku bagi dia kaya. Yang ini Allah tahu, kalau bagi dia kaya, dia akan jadi melampau di atas muka bumi ini. Perangai dia berubah. Bila kaya, miskin dulu sembahyang, kaya tak sembahyang. Miskin dulu niat mau bayar zakat, niat sudah dapat pahala. Bila kaya, zakat pun tak bayar, tak dapat pahala, dapat dosa lagi. Allah tahu semua. Nabi sudah beritahu kita satu-satu. Kenapa hati kita masih lagi gelisah? Kenapa? Karena kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ingin. Kalau kita yakin begitu, maknanya hati kita sudah tenang. Kalau kita mau berniaga, ya Allah, aku mau berniaga. Kalau ada berniaga yang terbaik bagi aku, kau bagilah peluang. Permudahkanlah urusan aku untuk jadi bisnismen. Kalau Allah bagi rezeki kepada kita, tidak berhenti kerja yang pertama pun boleh jadi juga bisnismen. Jadi tak payah kita mentadbir diri kita lebih-lebih. Sebab ini ulama kata, la tudabbir laka amra. Jangan kamu mentadbir diri kau sendiri. Allah sudah tadbir diri kita. Siapa yang mentadbir diri kita? Kita ke Allah? Kita nak tadbir diri kita. Berak masa kecil, kita lahir pandai basuh. Mau makan sesuap nasi, pandai tak kita makan? Kalau kita menyangka kita mentadbir diri kita sendiri. Sebab itu dalam doa kita doa, ikut doa Nabi. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diri aku ini untuk mentadbir diri aku sendiri, walaupun tarfata ain, sekelip mata saja. Ini doa Nabi, kita baca, tapi kita masih lagi mentadbir. Sebab itu ulama kata, la tudabbir laka amra. Jangan kau mentadbir urusan kau, jangan ikut campur. Kenapa? Fa'ulid tadbir wahalka. Orang yang mentadbir ini akan binasa. Kenapa? Campur tangan dalam urusan pentadbiran Allah. Allah sudah tadbir diri kita, kemudian kita mau mentadbir lagi, mau mengandungi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tempatkan kita dalam satu pekerjaan, kita mau keluar lagi, kemudian kita mau ambil pekerjaan yang lain. Kita tak sedar bahwa itu adalah pilihan Allah. Sebab itu ulama kata, jangan kamu mentadbir. Fa'ulid tadbir halka. Orang yang mentadbir mau challenge kerja Allah Subhanahu wa taala, halka akan binasa. Sallimil amra ilaina. Kau serahkanlah urusan ini kepada kami, kata Allah. Nahnu aula bika minka. Kami lebih layak untuk mentadbir dirimu sendiri berbanding dirimu. Kita mentadbir diri kita, tak Allah yang mentadbir diri kita. Allah, qada qadar Allah terlaksana atas batang tubuh kita semenjak kita di alam arwah sampailah ke syurga ataupun neraka. Allah semua yang tentukan jalan hidup kita. Allah sudah tadbir. Allah permudahkan kita, Allah permudahkan kita untuk kita buat sesuatu. Allah lorongkan kita. Allah bagi panduan kepada kita, bagi otak, bagi agama. Jadi itulah yang menjadi haluan kita, supaya kita paham di situ. Insya Allah agama yang ada pada kita ini menjurus 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kehidupan kita. Dia sentiasa mendampingi murid sehingga sampai pada matlamat yang dicari. Jadi matlamat mesti jelas. Matlamat itu mesti Allah Subhanahu wa taala. Tak payahlah belajar tasawuf ingin kasyaf, ingin karamat, ingin itu, ingin ini, ingin mencari benda yang di sebalik tabir, sirrul asrar, ini yang aku mau dapat. Itu benda-benda yang menjadi hijab. Ingat, a'zamul karamah al-istiqamah. Keramat yang paling agung, paling besar sekali ialah istiqamah. Maintain, buat amal ibadat maintain, sembahyang maintain, zikir maintain, amal ibadat lain maintain. Ada tak ada orang boleh maintain begini? Nah, ini yang boleh. Keramat ini, karamah ini.
Kalau sekali berzikir 20.000, ramai orang boleh buat. Kalau sekali berzikir 20.000, lepas berhenti semua hidup. Malaysia pun rekod kan? Nah, buat sekali lepas tu berhenti sudah. Tunggu orang lain lagi kasih baca rekod. Istiqamah itu keramat. Keramat ini benar-benar luar biasa. Kita tengok orang datang sembahyang masjid, datang, besok datang, lusa datang, tolak datang 5 kali 1 hari pun boleh macam ini. Ini yang boleh, tak benar. Inilah keramat dalam agama. Kalau datang sekali, bulan depan lagi sekali, oh ini bukan keramat. Ini benda biasa saja. Ramai orang buat begitu kan? Bila ramai orang buat biasa, yang tak ramai orang buat itu yang boleh. Nah kita ni yang boleh ni. Jumlah yang boleh ni saja datang masjid. Boleh. Ini yang keramat. Nah istiqamah susah. Nabi kata, ma qalla wa dalla. Sikit pun tak apa. Yang penting maintain. Orang berlari kan, jarak jauh kan. Nah, berlari bukan pecut. Maintain istiqamah. Tak pernah berhenti sampai juga garis keramat. Tapi kalau lari pecut, 200 meter pecut, lepas tu kalau 1.500, kalau 5.000, macam mana? Berhenti sudah. Itu tidak bagus. Di sisi agama, ulama kata a'zamul karamah al-istiqamah. Istiqamah itu adalah keramat yang paling besar di dalam agama. Tak payah nak cari keramat berjalan di atas air. Tak payah nak cari keramat, oh aku nampak bagus sekian hati kau. Tak payah benda-benda begitu. Ulama-ulama kalau benda-benda begitu dibagi, ulama minta jauh. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keramat. Karena keramat ini akan menipu daya. Kalau dia tak menipu aku, dia menipu orang lain. Keramat itu berlaku pada diri aku, tapi aku tidak tertipu. Alhamdulillah tidak tertipu. Tapi orang lain tengok, orang lain pula tertipu. Ui, si anu tu bagus ilmunya, macam ilmu hitam, boleh berjalan di atas air. Sudah orang, sesat sudah orang. Ui, ilmu hitam pun belajar. Tengok berjalan di atas air. Kalau berzikir mana boleh berjalan di atas air. Bapak tu berzikir 20 tahun tak boleh berjalan dalam air. Berjalan saja tenggelam. Mana kan? Kalau tak percaya, cuma berzikir balik ni jalan. Okey. Selepas itu dia mengizinkannya untuk memberi irsyad kepada orang lain. Lepas dia belajar, dia diiktiraf oleh gurunya, bolehlah dia memberi irsyad, membimbing. Dalam perkara ini Ibnu Al-Banna menyebut di dalam syair dia, maksumah dia, innamal qauma musafiruna li hadratil haqqi wa dha'inuna. Sesungguhnya kaum sufi telah bermusafir di hadratil haqqi wa dha'inuna, ke hadrat al-haq, dia berpindah musafir menuju Allah Subhanahu wa taala. Fastabaru fihi ila dalilin, dia berhajat kepada pembimbing, guru yang mursyid. Dhi basarin bis-sayri wal maqili, yang mempunyai, yang mengetahui seluk-beluk perjalanan. Dhi basarin, mengetahui seluk-beluk perjalanan. Bis-sayri wal maqili. Pada salakat tariqah thumma ada yukhbirul qauma bimastafada. Untuk dia telah menempuhnya, kemudian kembali. Dia lalui dah jalan semua perjalanan, dia lalui dah. Yukhbirul qauma bimastafada. Dia kembali itu untuk bagi tahu orang lain ilmu yang bermanfaat yang Allah anugerahkan kepada dia, yang boleh diambil manfaat dari segi agamanya. Jadi ini buku yang telah melalui seluk-beluk perjalanan. Jadi insyaAllah kita sambung yang seterusnya nomor 10 untuk kuliah yang akan datang. Syekh Muhammad Al-Hashimi. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bagi sesiapa yang berminat untuk mengambil